Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam siaran. Terima kasih kepada anda yang tetap setia nantikan slot Sembang Santai Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini, edisi 15 September 2021 bersamaan dengan 8 Safar 1443 Hijriah. Apa khabar anda semua? Nantikan selepas ini, jangan ke mana. Bos, akhir zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asam mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan mister, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya, bersua kembali dalam slot Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini. Pastinya setiap hari kami menampilkan tetamu istimewa yang diundang khas untuk membawa tajuk yang begitu manfaat pada anda. Dan kepada anda yang baru saja saksikan kami secara langsung di FB page Kadok Clan, di FB page Akademi Tafiz Al-Islah, di FB page Convention Islamic Digital, dan tidak lupakan FB page Mantap Share serta FB page Kepentas. Untuk makluman anda semua bahawa program ini adalah anjuran bersama Akademi Tafiz Al-Islah, Islah Movement, Aitelaga High Hufaz Yayasan Al-Insan dan Pertubuhan Sayang Al-Quran dengan kerjasama Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau Kepentas, pastinya dihangatkan oleh Mantap Share. Baiklah, kita terus kepada tetamu kita. Kita maklalukan tetamu kita. Kita merentas alam maya ke Johor Bahru. Kita silakan Yang Bahagia Datuk Abu Ubaidah Kemin, iaitu merupakan pengasas Bank Wakaf International. Assalamualaikum dan selamat datang Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih DJ. Siap Datuk, dah sarapan roti bakar kopi tarik ke belum? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kami seperti biasa di sinilah. Dengan slot roti bakar kopi tarik. Background pun roti bakar kopi tarik kat situ. Dan juga ada bendera Malaysia. Kita insyaAllah esoklah hari Malaysia yang kita nanti-nantikan Datuk. Sambutan Hari Malaysia, walaupun dalam keadaan pandemik ni, kita akan dapat saksikan secara alam maya insyaAllah Datuk. Biar Datuk, tanpa membuang masa Datuk, mohon Datuk dapat memperkenalkan diri sedikit dengan latar belakang background Datuk. Kerana Datuk cukup dikenali di antarabangsa sebenarnya. Jadi cerita pasal wakaf, insyaAllah muncullah nama Datuk. Dan mungkin mereka dalam negara kita ni mungkin terlepas pandang tentang wakaf ni. Mohon Datuk memberikan sedikit intro mengenai diri Datuk dan mengenai sejarah penemuan Bank Wakaf International. Silakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih DJ Idris dan juga Islah di atas jemputan pada pagi ini. Alhamdulillah saya sangat besar hati kerana diberikan ruang dan peluang untuk sharing berhubung dengan apa yang saya sedang propagatekan di arena antarabangsa berkaitan dengan ekonomi. Secara umumnya kita sudah faham apa dia ekonomi yang berasaskan kapitalis, ya. Dan kita juga dah tahu tentang bahananya, ya, tentang kerosakan demi kerosakan yang dibawa oleh sistem-sistem yang berasaskan kepada pemikiran manusia sepenuhnya. Pada pagi ini saya nak mengutarakan satu gagasan, ya, yang dinamakan sebagai wakaf ekonomi, ya. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya, Abu Ubaidah bin Kemen, ya, orang Jawa, ya, bangsa Johor, ya. Dan pada asasnya saya mendapat pendidikan di MUA Johor, ya, di tingkatan 6 High School MUA. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Pondok Pasir Tumbu Kelantan selama beberapa tahun sebelum saya ke Pakistan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang dakwah dan usuluddin, ya, selama 5 tahun. Dan seterusnya saya sambung pelajaran di peringkat master di UAE Malaysia, ya. Dan selepas itu saya terjun terus ke dunia perniagaan, ya, sehinggalah ke hari ini. Dan jatuh bangun dalam dunia perniagaan. Kerana apa saya cenderung kepada dunia perniagaan? Kerana saya nampak bahawasanya dengan ekonomi segala cita-cita kita untuk mertabatkan bangsa kita, ya, dan agama kita insya-Allah akan lebih mudah untuk dicapai dan didengari, ya. Nah, bagaimanapun banyak cabaran dan rintangannya. Berdasarkan kepada pengalaman itulah maka ada beberapa idea gagasan yang saya bawa, antaranya ialah wakaf ekonomi. Dan sebelumnya saya juga memperkenalkan tentang konsep wakaf as a financial institution, ya, wakaf sebagai institusi kewangan, ya. Nah, secara umumnya kita tahu bahawa umat Islam ni bukanlah satu umat yang miskin, bahkan negara-negara umat Islam adalah negara yang kaya dengan resources, ya. Nah, termasuklah Malaysia, ya. Tapi malangnya, ya, kedudukan umat kita semakin parah, ya. Itu saya secara umum saya namakan sebagai golongan tangan di bawah, ya. Artinya kita nak belajar keluar negara kita minta-minta, ya. Kita nak buat pendidikan tahfiz kita minta-minta, ya. Dan artinya secara umumnya kita tidak boleh berdikari, ya. Sistem ekonomi kita tidak menjadikan kita orang yang berdikari atau golongan yang tangan di atas, ya, golongan yang memberi, ya. Nah, jadi puncanya ialah kerana sistem ekonomi itu sendiri, ya, yang asasnya kalau kita lihat sistem perbankan ialah sistem yang yang berfungsi untuk mengurus dana umat, ya, tetapi tidak melaksanakan fungsi kewangan yang sebenar, iaitu memperkasakan umat, ya, memperkasakan penyimpan dana, ya. Nah, dan akhirnya umat Islam terpuruk, ya, kerana bila dipisahkan, ya, sistem ekonomi daripada sistem pembiayaan,
sistem pemerkasaan ekonomi, itu sistem pembiayaan keuangan, ya, akhirnya umat Islam tertinggal. Ya. Nah, dan berbanding dengan di satu pihak yang lain, mereka tidak ada konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi, ya, dalam sistem keuangan. Akhirnya mereka mendapat peluang yang seluas-luasnya, ya, untuk berjaya di dalam sistem di dalam penguasaan ekonomi, ya. Nah, kerana itu saya perkenalkan sistem ekonomi yang bermula dengan sistem keuangan, iaitu yang berasas kepada wakaf, ya. Saya datangkan sedikit perbezaan, ya, antara wakaf bank, ya, dan juga sistem bank konvensional, ataupun sistem bank yang berasaskan kepada ribawi, ya, riba. Ya. Kalau kita lihat sistem keuangan yang berasaskan kepada riba itu jelas, ya, diharamkan oleh Allah SWT, bahkan diisytiharkan perang, ya. Nah, ya. Dan kita lihat sejauh ini umat Islam ataupun penduduk atau dunia ini secara umumnya memperkasakan sistem perbankan konvensional. Tidak ada lagi orang yang menyimpan wang di bawah bantal. DJ, ya. Tak ada lagi orang simpan wang katakan itu dalam simpanan peribadi masing-masing. Tetapi masing-masing menyimpan wang mereka di bank. Walaupun hanya berbaki RM100, ya, walaupun hanya berbaki RM50, ya. Nah, tetapi malangnya dana yang kita letak di bank ini tidak memperkasakan diri kita, ya, tetapi memperkasakan pihak yang lain, itu pihak bank yang menyalurkan dana-dana kita itu untuk perkasakan ekonomi kapitalis, ya, golongan konglomerat umpamanya, ya. Kerana itu akhirnya berlaku jurang pemisah antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Ya, nah, tetapi malangnya 90% penduduk dunia tidak mendapat empowerment, ya, pemerkasaan ekonomi melalui pembiayaan keuangan, ya, ya, dan akhirnya mereka menjadi beban kepada negara masing-masing, ya. Kerana itu secara umumnya Malaysia, rakyat Malaysia, ya, tidak ini pada hari ini, ya, 15, esok DJ, ya, Hari Malaysia, ya, ya. Kali itu kita kena buat satu hijrah, ya, kita satu turning point, ya, ya. Adakah setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia itu menjadikan kita rakyat yang benar-benar merdeka, ya, merdeka dari sudut keuangan dan sebagainya, ya. Nah, so rakyat negara kita tidak mampu berdiri sendiri, ya. Itu bergantung hampir sepenuhnya kepada subsidi kerajaan, ya, bergantung kepada subsidi kerajaan. Kerana tanpa subsidi kerajaan seperti subsidi gula, subsidi beras, subsidi minyak, subsidi petrol dan sebagainya, ya, rakyat tidak mampu menanggung kos sebenar. Ya, kos sebenar. Artinya negara terpaksa menggunakan sebahagian dana untuk mensubsidi kehidupan rakyatnya, ya, dalam semua sektor kehidupan, baik perumahan, pendidikan, kesihatan, pemakanan, ya, ya, semuanya terpaksa disubsidi oleh negara. Ya, kerana rakyat majoritinya tidak mampu untuk berdikari, ya. Nah, artinya bila rakyat tidak mampu berdikari, yang gagal ialah sistem ekonomi, ya, sistem ekonomi itu sendiri yang gagal, ya, ya, bukan rakyat, ya. Nah, okey, balik kepada sistem bank tadi, dana-dana kita semua yang simpan RM50, yang simpan RM100, yang simpan RM1,000, RM10,000, ya, secara akumulatifnya menjadi dana yang besar, ya, mampu untuk menggerakkan ekonomi, sektor ekonomi, ya. Tetapi malangnya oleh kerana dana itu hanya memperkasakan sepihak, ya, akhirnya kita kekal, ya, tertinggal dari sudut ekonomi, ya. Bila nak buat perniagaan, ya, nak bercocok tanam, nak bertani, nak berniaga, ya, ya, terpaksa pergi ke bank, menyediakan pelbagai dokumen, tapi akhirnya gagal mendapat pembiayaan. Kenapa? Kerana dokumen-dokumennya tak lengkap, ya, tidak ada sokongan, ya, tidak ada collateral dan sebagainya, ya. Akhirnya 90%, ya, orang yang tadinya memperkasakan sistem bank, yang dananya simpan di bank, yang mereka tidak mendapat pemerkasaan, ya, dan kekal dalam walaupun mereka ada kebijakan, ada kemahiran, ya, sebagainya di dalam mengurus perniagaan dan sebagainya,
tapi kerana tidak ada pembiayaan, ya, akhirnya mereka kekal, ya, tidak mampu untuk menjalankan perniagaan, ya, dan akhirnya kekal mereka dalam keadaan sebagai golongan tangan di bawah, ya. Nah, kerana itu idea bank wakaf, iaitu wakaf itu sendiri adalah satu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengekalkan kapitalnya, ya. Kapital wakaf itu dikekalkan, bahkan dikembangkan, disuburkan, yang bersifat melebarkan manfaatnya, memanjangkan manfaatnya, ya, bagi orang yang untuk kehidupan kejahteraan hidup di dunia ini, ya. Nah, kerana itu bila dana kita diletak di bank wakaf, ya, mengikut model yang saya create, itu model bank wakaf, ya, secara automatik, ya, sumbangan daripada perniagaan-perniagaan yang mendapat pembiayaan tadi, ya, 10% diketepikan untuk tujuan penguasaan ekonomi ummah, ya, yang telah ditukar bentuknya, ya, kepada wakaf, ya, sifatnya kepada wakaf. Itu dia akan kekal, ya, dia akan kekal. Cuba bayangkan hari ini ratusan ribu perniagaan, ya, kalau untung bersihnya disisihkan 10% ke dalam tabung khusus, itu tabung bank wakaf, ya, bagaimana nanti kita lihat tabung bank wakaf ini mampu memberikan pinjaman qardul hasan tanpa bunga. Ini yang kita yang selama ini yang ditunggu-tunggu oleh umat, baik dia orang Islam atau bukan Islam, ya, iaitu pembiayaan, ya, yang selama ini mereka telah dikekang ataupun telah dihalang daripada mendapat pemberkasaan pembiayaan, ya, masalah ekonomi dan sudut pembiayaan. Nah, so dana wakaf yang terkumpul daripada sumbangan perniagaan, ya, daripada sumbangan keuntungan bersih daripada perniagaan tadi, sebahagiannya akan digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa riba, ya. Nah, tanpa riba, tanpa kolateral, tanpa jaminan, ya, tapi ada mekanisme, ya, untuk mereka membayar kembali, ya. Dan ini telah berjaya dilakukan di Pakistan, di Lahore, iaitu satu NGO namanya Ukhuwat, ya. Ukhuwat telah memberi pinjaman lebih daripada 600 juta USD, ya. Ini 3 tahun lepas punya statistik, ya. Lebih daripada 700 juta USD, ya, kepada lebih 3 juta peminjam, ya. Terbukti peminjam-peminjam kecil yang berniaga jual buah di tepi jalan, ya, jual pakaian, ya, yang peminjam kecil ini yang diberikan pinjaman mudah, ya, tanpa riba, ya, 99.4% membayar kembali, ya, ya. Kenapa bank-bank konvensional, ya, bank-bank berdasarkan riba ini tidak mengalokasikan dana yang besar untuk peminjam kecil, untuk soft loan, untuk microfinance, microcredit? Kerana bagi mereka, tanggapan mereka, orang miskin ini susah membayar, ya. Pada tanggapan mereka, orang miskin ini tidak mampu untuk membayar kembali, dan kos untuk mengurus peminjam-peminjam kecil ini tinggi, ya, resikonya tinggi, ya. Kerana itu mereka, walaupun dana tadi adalah daripada sumbangan depositor kecil, ya, yang menyimpan RM100, RM500, secara akumulatifnya menjadi ratusan juta ringgit, ya, tapi mereka dinafikan hak mereka, ya. Nah, kerana ketakutan oleh bank konvensional yang mengatakan mengurus peminjam yang ramai, ya, itu kosnya tinggi dan resikonya tinggi, ya. Kerana itu dana itu disalurkan kepada peminjam yang jumlahnya sedikit, meminjam jumlah yang banyak, membawa keuntungan yang besar atau peluang yang besar pada bank, ya. Nah, dan itu tidak mendapati matlamat ekonomi, itu memperkasihkan, mensejahterakan kehidupan umum rakyat secara umumnya, ya. Nah, so di Pakistan, Ukhuwat Group ini telah membagi pinjaman mudah tanpa riba lebih daripada 3 juta orang, dan sangat positif. Akhirnya golongan peminjam kecil ini bertukar menjadi donors. Akhirnya mereka bertukar menjadi penyumbang, ya, penderma, ya, kepada tabung dana itu sendiri, ya. Nah, itulah sistem, bila kembali pada sistem Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah memberikan jaminan dari sudut keberkatan dan kesuburannya, ya. Nah, dan intinya sistem wakaf ekonomi itu, ya, seperti mana juga sistem kapitalis
tunggaknya adalah sistem perbankan. Ya, kalau sistem kapitalis, ekonomi kapitalis, ya, tunggaknya adalah bank konvensional, bank kapitalis atau bank riba, ya. Sistem wakaf ekonomi mestilah disokong atau diperkasakan oleh sistem perbankan, iaitu sistem perbankan wakaf. Ya. Nah, artinya nanti selain dari memberi pinjam kecil dengan pinjaman menggunakan dana wakaf, ya, begitu juga sebahagian dana itu akan dikekalkan dari sudut nilainya, ya, dalam bentuk reserve fund, ya, itu dana cadangan, dana simpanan kekal, ya, yang dikonvert daripada cash kepada gold, ya, yang dikonvert daripada cash kepada hartanah, ya, kerana hukum asal wakaf adalah ain, ya, physical, dia mesti kekal, ya, itu capital itu beriban kekal. Jadi dalam sistem bank wakaf, 10% daripada dana wakaf yang terkumpul daripada sumbangan perniagaan itu dikekalkan dalam bentuk gold. So in long run, gold tadi akan menjadi satu collateral kepada ekonomi, satu jaminan kepada ekonomi. Kita lihat Singapura, ya, Singapura negara kecil, ya, tapi ekonomi sangat kukuh, sangat mampan. Mata wangnya walaupun dalam pandemik 2 tahun ini, mata wangnya kekal 3 point something, ya, tukaran berbanding dengan ringgit Malaysia, ya, kerana mereka mempunyai dana simpanan ataupun reserve fund yang sangat besar, ya. Nah, berbanding dengan negara yang dana simpanannya kurang, ya, selalunya negara ini mempunyai hutang yang besar. Dia opposite antara hutang dengan reserve fund, ya. Kalau dalam sistem wakaf ekonomi, kita percaya kita perlu ada satu dana cadangan atau reserve fund dalam bentuk wakaf, ya, dan sifatnya adalah kumulatif, ya. Setiap kali masuk dana wakaf yang baru, 10% akan disisikan dalam bentuk gold dan dalam bentuk hartanah, ya. Dan akhirnya bila dana simpanan ini besar, ya, apa-apa urusan ekonomi, orang akan lihat how strong your capital, ya, your backup, ya. So kita ada gold as a backup to the economy, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Pertama, kita perkasakan umat dengan berikan dana tanpa riba, ya, dana yang mudah, ya. Yang kedua ialah kita juga menubuhkan, ya, tabung wakaf negara, ya, yang mana dananya adalah sumbangan daripada wakaf, ya, untuk menjadi reserve fund, ya, reserve fund, ya. Nah, ini 2 poin utama dalam sistem ekonomi yang harus diwujudkan, ya, demi maslahah kesejahteraan ekonomi umat, ya, ekonomi umat. Saya nak bawa pendengar sekalian keluar daripada kepompong sistem pengurusan wakaf secara tradisional, ya. Kalau kita lihat di luar sana, ya, banyak aktiviti wakaf, ya. Nak buat sekolah tahfiz, ya, kita minta dana wakaf, umat menyumbang, ya. Nak buat rumah anak yatim, nak buat tanah perkuburan, nak buat hotel, nak buat apa, ya, kita minta umat menyumbang, ya. Tapi kita gagal memperkasakan ekonomi umat, ya. Bila kita gagal memperkasakan ekonomi mereka, bagaimana mereka nak berterusan menyumbang, ya. Secara tradisionalnya kita hanya menunggu dihilir, ya. Intinya bila pokok dah berbuah, kita kutip buah, ya. Nah, tapi bagaimana nak menanam pokok, ya, supaya dia akan berterusan menghasilkan buah, itu kita tidak perkasakan, kita tidak lakukan, ya. Kali itu saya cuba membawa dimensi wakaf baru, ya, ufuk pemikiran wakaf baru, pendekatan baru, ya, supaya sifat ekonomi wakaf ini bersifat sustainable, ya, dan kelestarian, berterusan, ya. Contohnya, saya bagi satu contoh. Saya perkenalkan wakaf investment, wakaf pelaburan, ya. DJ Idris letak dekat investment capital house wakafah contohnya, katakan 100,000, ya. Dan kita letak dana tadi di beberapa, ya, rangkaian perniagaan wakafah. Contoh, ya, contoh, ya. Nah, kita letak contohnya di wakafah gold. Kita letak contoh di wakafah farm, kita ternak lembu, kambing, ya. Kita letak di wakafah farm menanam sayur-sayuran, vertigasi, ya, ya,
kaedah mitigasi, ya. Kita letak di di kilang kita di Kambodia, iaitu kilang pembungkusan kashunat, ya, kacang gajus, ya. Dan ada beberapa jenis perniagaan yang telah kita ceburi, ya. Nah, so dengan keuntungan daripada perniagaan tadi, saya akan share dengan DJ Idris. Ya. Return of investment tadi, itulah dikatakan economic empowerment. Ya, intinya DJ Idris akan ada satu dana ataupun pendapatan income tambahan. Ya. Ya. Kita kena, rakyat perlu diperkasakan dengan secondary income tambahan. Ya. Melalui instrumen wakaf investment contohnya. Ya. Kenapa? Kadar inflasi negara kita sangat tinggi. Ya. Kita lihat pandemik ini, ya, kenaikan harga barang yang mencecah 30 hingga 40%. Baik kos pembinaan, ya, kos pemprosesan, ya, kos makanan, ya. Ya, itu semua ya, dalam aktiviti ekonomi kosnya meningkat 30 hingga 40%. Saya ada satu Tafisman di Kampung Baru Kuala Lumpur. Ya. Dalam sistem pos sistem kita terpaksa tukar semua harga barang. Ya, dengan kenaikan hingga 30%. Kenapa? Orang ni pembekal ni dia pandai, penghilang. Ya, dia stop dulu barang-barang daripada pengeluaran, ya. Ya, dalam seminggu 2 minggu, telur katakan, ya, tak ada supply. Ya. Susu katakan tak ada supply. Gula tak ada supply. Ya. Dan bila keluar stok baru selepas seminggu, ya, dengan harga baru. Ini strategi dia orang. Ya. Begitu juga kos bahan binaan. Sama juga. Ya. Adakah DJ Idris dapat gaji dengan kenaikan 30% masa pandemik ini? Ya. Sudah tentu tidak. Ya. Jadi kos hidup naik 30%, ya, sumber pendapatan kekal, ya, itulah berlaku jurang inflasi. Ya, kuasa beli kita yang melemah, ya. Nah, so keadaan ini berterusan. Tak kira kerajaan A ke, kerajaan B, kerajaan C ke yang memerintah, tapi mereka masih mengekalkan sistem ekonomi kapitalis. Ya. Ya, intinya mereka tidak memberi ruang, memberi peluang ataupun memberi solusi kepada sistem ekonomi. Ya. Karena itu kita memperjuangkan wakaf ekonomi, wakaf banking dan sebagainya, ya, demi maslahah umat. Ya, masalah kehidupan kesejahteraan umat. Kita kena lihat, ya, saya katakan tadi sistem kapitalis yang bobrok, yang rusak, yang merosakkan ya, akhlak, ya, akhlak ekonomi, ya, bahkan akhlak manusia, ya. Contohnya, apa yang berlaku ketika pandemik ini dan angkanya meningkat, iaitu kadar stres mental, ya, kesihatan mental yang semakin meningkat, ya. Yang kedua, kadar pembunuhan diri, ya, ya, bunuh diri, ya, meningkat, ya. Nah, kita tengok orang tiba-tiba tergantung dekat pokok, ya, DJ Idris, dia tidak berlaku semena-mena, dia adalah impact daripada sistem ekonomi, ya. Nah, kenapa? Kerana berlaku tekanan dalam hidup, ya. Artinya sistem ekonomi yang berlaku sekarang gagal, ya, membawa penyelesaian, ya. Gagal membawa kesejahteraan dalam hidup, ya, kebahagiaan dalam hidup, ya. Nah, jadi penyelesaiannya ialah kita dah cuba sistem sosialis gagal, ya, sistem kapitalis gagal, liberal ekonomi gagal, ya, ya. Artinya sistem ekonomi yang berasas kepada pemikiran manusia, ya, sepenuhnya dia akan membawa kepada kegagalan. Kita kena kembali kepada sistem ekonomi yang fitrah, ya, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itu sistem ekonomi yang fitrah yang cenderung kepada keadilan, ya, the justice of economy, ya, ekonomi yang bawa kepada keadilan, ya, tidak seperti mana sistem ekonomi yang berasaskan pada riba tadi, ya. Nah, so antara tiga ciri utama wakaf ekonomi ialah, pertama ialah dia bersifat adil, ya, al-adalah, ya, ya. Yang kedua ihsan, ya, ihsan. Hari ini alhamdulillah masa pandemik ini sifat ihsan tu dah mula menonjol, ya.
Orang dia beli barang dekat Tabi Smart, dia beli untuk dia satu, tapi dia bayar untuk 2 orang. Ya. Satu lagi dia simpan dekat gerobok rahmah. Ya. Untuk orang yang berkeperluan boleh mengambilnya. Ya. Artinya pemberi tak kenal penerima. Ya. Nah, ini antara fenomena wakaf ekonomi. Ya, sharing is blessing. Ya, itu berkongsi manfaat, berkongsi kesejahteraan. Ya, nah, berkongsi rahmat. Nah, so yang ketiga ialah ya, yang pertama tadi saya katakan ialah bersifat adil. Ya, ekonomi yang sifat adil. Ya, kalau kita lihat sistem ekonomi hari ini, iaitu sistem perbankan, dia tidak membawa kepada keadilan. Ya, dia mengkayakan sepihak, memperkasakan sepihak. Ya, sementara satu pihak lain tidak diperkasakan, bahkan menjadi mangsa pada sistem ekonomi. Ya, begitu juga asas pada sistem ekonomi kapitalis ialah tax, cukai. Cukai. Ya, tidak ada pakar ekonomi yang mengatakan cukai itu baik. Baik untuk rakyat, baik untuk negara. Ya. Tetapi rata-rata negara kapitalis mengamalkan sistem tax. Ya, sistem percukaian. So saya nak contohkan di sini ya. Cukai ni siapa yang bayar, DJ? Ya. Negara ke rakyat? Ya. Dah tentu rakyat. Ya, bukan negara. Ya. Yang kedua, rakyat itu adakah dia golongan pemodal, kapitalis, ya, ataupun pengguna, consumer? Ya. Dan tentu cukai ini dibiayai atau dibayar oleh golongan pengguna, consumer. Ya. Bukan pemodal, bukan juga manufacturer, ya, kapitalis, ya, tapi ada rakyat. Ya. Contoh, saya selalu datangkan contoh seperti handphone ni. Ya. Handphone ni mungkin ada lebih daripada 10 jenis cukai. Ya. Cukai import, cukai production, ya, cukai luxury produk contohnya, ya, sales tax, ya, cukai jualan, berbagai-bagai jenis cukai. Okey. 100% cukai ini menyebabkan harga handphone naik. Ya. Naik daripada kos sebenar, ya. Dan cukai itu dijadikan kos juga, ya. Dan akhirnya siapa yang tanggung 100% kenaikan tadi? Iaitu pembeli, pengguna. Ya. Nah, artinya dia akan jadi bebanan kepada pengguna. Cuba bayangkan semua keperluan hidup dalam hidup ini, ya, dikenakan cukai. Cukai transport, ya, cukai hotel penginapan, cukai makanan, ya, cukai segala jenis cukai, ya. Itu menyebabkan purchasing power kita berlemah, dan menjadikan cost of living, kos hidup kita meningkat. Ya, kenapa? Kesan daripada cukai. Tadi yang pertama saya sebut kesan daripada riba, kos riba. Ya. Yang kedua kesan daripada kos cukai. Ya. So, di dalam wakaf ekonomi, ya, kita meletakkan sistem wakaf itu sendiri sebagai solusi, sebagai pengganti kepada sistem riba dan juga pengganti kepada sistem percukaian. Ya, sistem percukaian. Ya, itu detail. Ya, keterangannya detail. Ya, nah, so di waktu yang lain insya-Allah. Ya, nah, tapi secara umum jelas, ya, disebabkan cukai tadi, cost of living meningkat, kos barangan pengguna meningkat, kos perkhidmatan pengguna meningkat. Ya, yang ditanggung sepenuhnya oleh pengguna. Ya, nah, oleh kerana pengguna tidak mampu menanggung sepenuhnya, negara terpaksa subsidi. Ya, terpaksa mensubsidi rakyat dia. Ya, okey, negara mensubsidi rakyatnya daripada mana dananya? Ya, daripada mana dananya? Ya, daripada cukai. Ya, artinya negara terpaksa cukai kembali rakyat, ya, untuk menanggung rakyat. Ya. Bila tak cukup dana tu, kadar cukai akan ditingkatkan atau cukai-cukai baru diperkenalkan. Ya. Bila dia naikkan kadar cukai, cost of living, kos barangan, kos perkhidmatan akan meningkat juga. Ya. Artinya pimai-pimai tangtu. Ya, tidak boleh menyelesaikan masalah. Ya. Nah, nampak rakyat negara baik, ya. Negara adil, ya, negara rahmah. Kenapa? Memberikan subsidi. Tapi dalam masa yang sama, negara itu juga mengenakan cukai kepada rakyatnya. Ya. Nah, so solusinya ialah wakaf ekonomi. Ya.
melalui pendekatan reserve fund, melalui pendekatan micro finance, iaitu Qardul Hasan. Kita perkasakan rakyat boleh mandiri, boleh menghasilkan penghasilan sendiri. Dengan penghasilan itu dia mampu untuk menyekolahkan anak, memberikan ubatan-ubatan ketika sakit, ya, untuk membeli rumah, untuk kesejahteraan hidup. Kenapa? Kita perkasakan mereka, ya. Dan bila mereka boleh sustainable, boleh melestarikan kehidupan tanpa bergantung sepenuhnya kepada subsidi negara, ya, dan di situ negara boleh mengurangkan kadar cukai, atau slowly akhirnya akan menghapuskan sistem percukaian. Itu solusinya, ya, solusinya, ya. Kalau tidak, tukarlah kerajaan 10 kali, janjilah dengan 10 macam janji, ya. Dengan sistem ekonomi, sistem amalan ekonomi yang sama, dia tidak mampu untuk menyelesaikan penyelesaian kepada permasalahan ekonomi. Ya, nah itu pusingan pertama DJ, ya. Ya, silakan. Itu dia pusingan pertama panjang lebar dan penuh manfaat sebenarnya Dato', padat dengan isi-isi penting di mana perkasa peranan wakaf adalah elemen untuk bangunkan ekonomi umat dan negara. Pastinya perlukan penglibatan semua pihak sama ada masyarakat, NGO, pakar-pakar ekonomi, agensi kerajaan, GLC dan sebagainya. Malah kerajaan sendiri juga telah mengadakan Majlis Wakaf Negara buat pelancaran wakaf dengan kerjasama Kenanga Inventures Berhad dan juga Yayasan Wakaf Negara, di mana dana yang dikawal selia oleh security Suruhanjaya Security atau SC ini adalah pastinya adalah untuk memberi peluang rakyat untuk melabur dan pengurusan dana profesional ini sambil berwakaf dan menyumbang kepada pembangunan sosial dan masyarakat di seluruh negara. Itu dia. Dan pastinya wakaf ekonomi dari sudut Islam memang amat mendapati ciri-ciri yang telah Datuk sebutkan tadi, adil, ihsan. Dan saya tarik dengan sharing is blessing. Ada yang PM saya di WhatsApp ni kata, di mana Tafiz Mat ni? Di mana Tafiz Mat ni Datuk? Di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Makna mereka berbelanja dan berkebajikan, berbelanja untuk diri sendiri dan juga membantu untuk orang lain di rak wakaf ada di sana, Ya. Ni ada soalan dari ni ada pertanyaan dari selamat pagi di dari Stensilin di Johor Bahru, dan kita ada soalan dari kesalahan kenapa tak dengar suara. Mungkin di sana, mungkin Siti Amra punya PC tak on suara. Okey, alhamdulillah clear, alhamdulillah. Zam Ismail katanya menarik, dan juga dari Encik Syamsuri dari Johor Bahru, bila nak belanja roti canai lagi Datuk? Kata kenalan Datuk rasanya. Cik Samsuri dari Johor Bahru, bila nak belanja roti canai lagi? Yang telah WhatsApp saya. Dan ada soalan dari Puan Madiana Syahrum dari Lolostak di WhatsApp saya ni, katanya, apa beza sukuk dan wakaf? Bolehkah wakaf ada bertempoh? Jadi sebelum tu kita paparkan dulu terlebih dahulu gambar-gambar aktiviti Datuk mengenai program-program telah Datuk jayakan. Ini adalah mengenai Bank Wakaf Datuk. Nampaknya ada peta dunia Bank Wakaf International ni. Mungkin bukan saja bertumpu di Malaysia, tapi ini rasanya adalah projek-projek wakaf Datuk di antarabangsa ke macam mana Datuk? Ya, benar. Ya, ada di Selatan Afrika. Kita hari ini DJ hari ini kita opening laundry wakafah yang pertama di Balikpapan, Indonesia. Hari ini opening, ya. Hari ini ini dia hari pembukaan di Balikpapan. Laundry tu dia Dobi Datuk di Balikpapan, Kalimantan, Indonesia Ya, saya. Tahniah Datuk, tahniah. Dan seterusnya kita paparkan aktiviti yang ni logo Bank Wakaf International lah. Ni sekiranya anda di luar sana ingin hubungi Datuk Abu Ubaidah Kemin, anda boleh follow dan boleh tanyakan soalan juga. Dan seterusnya ni beberapa ni adalah mengenai TDA Malaysia, tangan di atas Datuk. Sharing is blessing ni. Jadi saya tertarik dengan ni tadi. Dan seterusnya inilah partner, ada aktiviti partner. Ni Vision Wakafah Kurban. Ni yang telah Datuk terangkan dekat tadi. Makna dia punya kitaran mengenai wakaf tadi. Seterusnya wakaf ekonomi, ya. Seterusnya ni Datuk, di mana Datuk? Ini DJ dia di Turki. Ini adalah pasar korban.
Ya, artinya orang ramai boleh datang memilih lembu ataupun binatang korban mereka sendiri. Ya, di situ ada puluhan ribu binatang korban setiap tahun. Ya, dan ini menjadi cita-cita Wakafah International, itu grup Bank Wakaf International, itu mengadakan pasar livestock di Malaysia secara online. Ya, pasar livestock. Dan sekarang ini kita ada satu Wakafah Farm kita di Aikam Johor. Ya, di situ kita perkenalkan beberapa program ternakan kambing dan lembu. Antaranya yang baru lepas ialah program Wakafah Kurban. Ini juga satu instrumen ekonomi yang sangat besar. Ya, tapi kita malangnya kita umat Islam gagal untuk mengenal pasti instrumen ini untuk memperkasakan ekonomi ummah. Kita kena lihat Malaysia mengimport daging dan juga livestock 80% untuk keperluan negara. Termasuklah keperluan korban. Ya. Sedangkan negara kita juga subur untuk ternakan livestock. Ya. Nah, dari situ kita perlu kepada dana wakaf untuk mewujudkan, untuk perkasakan penternak-penternak di seluruh negara. Ya. Sebagai sumber pembiayaan. Macam saya terangkan. Ya. So di situ apa implikasinya, the impact of socio-economic, iaitu bila mereka selalu penternak ini gagal dari sudut kewangan. Dari sudut itu je mereka gagal untuk berkembang. Kenapa? Karena modal kewangan yang sangat terbatas. Tapi kalau kita boleh salurkan dana wakaf dengan mekanisme yang teratur, dengan good governance, dengan tata kelola yang profesional, saya yakin mereka mampu untuk berkembang, dan implikasinya ialah itu kita memperkasakan food bank negara, ataupun kepada food security, kecukupan makanan dalam negara. Ini cantiknya wakaf ekonomi, iaitu menjamin kecukupan makanan dalam negara. So bila rakyat kenyang, hati dia senang. Dia tak akan berkelahi, dia tak akan bergaduh. Kenapa? Makanan cukup. Kita lihat Thailand. Raja yang dahulu itu sangat bijaksana. Sehingga keperluan makanan dalam negaranya mencukupi, bahkan melimpah sampai ke Kelantan, ke Kedah, sampai ke selatan tanah air kita. Kita kata bahkan Thailand, oh murah. Buah-buahan dia, bahkan barangan lain murah. Sebab apa? Sebab kebijaksanaan ekonomi terhadap rakyatnya. Nah, begitu juga Thailand, dia bukan negara Islam, tetapi dia antara negara pengeluar produk-produk halal yang terbesar di dunia. Nah, mereka ada lab yang sophisticated, yang langsung di bawah universiti, iaitu lab halal. Nah, so ini antara bagaimana kebijaksanaan ekonomi negara. Iaitu pertama, iaitu bagaimana memastikan rakyatnya cukup sumber makanannya. Dan di dalam Islam kita ada wakaf ekonomi, wakaf yang menjamin kesejahteraan, kecukupan makanan. Kalau makanan cukup, akidah terjamin, akidah terpelihara. Kita lihat mutakhir ini, orang sanggup beratur panjang nak dapatkan makanan daripada gereja umpamanya. Kenapa? Dan kemungkinan juga mereka akan mudah untuk menukar akidahnya. Kenapa? Kerana kelaparan itu lebih hampir kepada kekufuran. Jadi di sinilah maqasid syariahnya, bagaimana wakaf ekonomi itu menjamin kesejahteraan akidah. Apabila kecukupan makanan itu terjamin. Dan itu secara simplistik tapi cara mendalam ni kalau kita lihat, apabila kita mengadakan atau mewujudkan sumber makanan dalam negara kita sendiri, kita akan kurang bergantung kepada sumber import. Artinya kita dapat mengurangkan trade deficit. Trade deficit itu bila trade itu dana ataupun wang ringgit Malaysia akan kurang mengalir keluar. Di situ kita dapat bantu untuk mengukuhkan nilai ringgit. Nilai ringgit.
Nah, ini antara implikasinya ya. Nah, kerana itu asas dalam wakaf ekonomi menjamin kecukupan makanan, menjamin kesejahteraan kesihatan, healthcare, menjamin pendidikan ya rakyat, dan yang keempat iaitu shelter, menjamin kecukupan tempat tinggal yang affordable. Ya. Kita lihat tadi ya bagaimana sistem kapitalis menyebabkan kos pembinaan meningkat tinggi. Kos riba menyebabkan kos harga rumah meningkat berkali ganda, ya. Kos cukai ya menyebabkan harga binaan meningkat sekali ganda, ya. Nah, tapi kalau kita perkenalkan ya instrumen-instrumen wakaf ya dalam sektor perumahan negara, ya, artinya rakyat akan menikmati nilai ataupun harga rumah yang affordable, yang terjangkau, ya. Banyak kaedah-kaedah yang kita boleh aplikasikan, ya. Nah, ya, instead of gunakan dana interest, dana riba daripada bank pembiayaannya, kita gunakan dana tabung wakaf negara untuk membiayai kos pembangunan. Itu tidak akan melibatkan kos riba. Di situ kita boleh mengawal ya kos kenaikan harga building material, kos bahan binaan, ya. Begitu juga kos-kos lain, dan harga yang terjual, di situ baru kita markup keuntungan, mungkin pendekatan mudharabah antara tabung wakaf ya atau pembiayaan wakaf dengan pembeli perumahan. Itu kita hanya ada kos sekali sahaja. Ya. Ya. Nah, berbanding dengan pembiayaan riba, itu menyebabkan compound interest, ya. Interest yang berkali ganda. Ya. Kos interest yang berkali ganda. Itu menyebabkan sistem itu menyebabkan harga-harga rumah menjadi unaffordable, tidak mampu milik. Ya, ini contoh, ya, contoh. Ya, silakan. Ya, Datuk, terima kasih Datuk. Terima kasih atas penjelasan yang Datuk berikan, dan harap dapat menjawab kepada orang yang bertanya soalan. Dan ada soalan lagi selepas ini Datuk, kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda yang saksikan Roti Bakar Kopi Tarik. Kita akan kembali lagi. Saksikan. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah. Ya, bersua kembali dalam Surat Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini yang membawa tajuk Wakaf Ekonomi ke arah negara dan masyarakat. Tangan di atas tangannya, tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Itu dia. Dan kita menampilkan Datuk Abu Ubaidah Kemin yang merupakan pengasas Bank Wakaf International, iaitu boleh katakan ikon wakaf negara, yang juga merupakan pakar dalam bidang wakaf. Dan pastinya wakaf ini banyak manfaatnya. Dan kita ada soalan dari Al-Ustaz tadi, yang adakah apa beza sukuk dan wakaf, bolehkah wakaf ada bertempoh? Silakan Datuk. Sebenarnya saya tidak menjawab soalan-soalan yang seperti itu, kerana banyak perkara asas kepahaman tentang wakaf yang perlu kita perjelaskan, ya. Bukan saja definisi, bahkan dari sudut amalan, ya. Kalau tidak, kita selamanya kita tidak akan mampu membawa perubahan, kekal ditakut lama, ya. Contoh saja orang bercakap tentang wakaf digital, platform, ya, untuk wakaf, ya. Rupa-rupanya dia gunakan digital platform itu untuk collect wakaf, tangan di bawah, ya. Kenapa mereka gagal memahami definisi wakaf yang sebenar?
ya, dan juga bagaimana menggunakan instrumen wakaf di dalam membawa penyelesaian kepada permasalahan umat, masalah ekonomi, ya. Nah, hari ini orang sudah mula nak explore instrumen-instrumen baru, kaedah-kaedah baru tentang wakaf, antara wakaf sukuk umpamanya. Ya. Nah, tapi bagi saya lebih suka address perkara yang pokok, yang asas, yang basic. Asas, ya. Kalau kita umpamanya nak belajar di universiti, ya, perkara asas dulu kita belajar, ya, sebelum nak belajar formula-formula yang lain, ya. Nah, betul juga dengan wakaf bertempoh. Ya, wakaf bertempoh ni setengah ulama membenarkannya. Contoh DJ Idris nak bermusafir ke Eropah 20 tahun. Rumahnya tak dipakai. Ya. So dalam 20 tahun itu dia dia mengisytiharkan, ya, kepada sebuah sekolah tahfiz, gunakanlah bangunan ini untuk tempat tinggal pelajar-pelajar selama 20 tahun tanpa ada pembayaran apa-apa. Contohnya, ya. Itu dia mewakafkan secara bertempoh, ya. Nah. So intinya apa yang diwakafkan ialah manfaatnya. Manfaat yang dapat daripada penggunaan rumah tersebut, ya. Berikut tanah umpamanya. Dia ada tanah yang terbiar, ya, yang tak diusahakan, ya, 10 ekar. Dia kata sekolah tahfiz islah, ya, ambillah tanah ini untuk tempoh 20 tahun. Gunalah untuk ternakan ke, pertanian ke dan sebagainya, ya. Ya, selama 20 tahun boleh diambil manfaat tanah tadi. Ya, nah, sebagai wakaf, ya. Nah, ini cara ada ulama yang membenarkan wakaf bertempoh, ya. Nah, kenapa? Melihat dari sudut manfaatnya, ya, kepada beneficiaries, penerima manfaat, ya. Nah, tetapi saya lebih cenderung, ya, kepada wakaf sebagai satu sistem ekonomi yang mampu membawa penyelesaian permasalahan ekonomi manusia, ya, sejagat secara secara long term, ya, secara long term, berjangka panjang, ya. Nah, so kerana itu kita perkenalkan berapa jenis amalan aktiviti ekonomi, ya. Di sektor food security umpamanya, kita ada ternakan, dan yang paling baru ni kita alhamdulillah ada lagi satu MOU kita dengan satu koperasi di Kuala Kangsar. Kita invest untuk untuk pembangunan petigasi tanaman sawi bunga, ya, secara aquaponik, ya. Artinya kita dapat 2 in 1, ya. Di atasnya tanaman sawi, bawahnya adalah takungan kolam ikan keli, ya, ikan keli, ya. Nah, yang itu kita bagi kepada satu anak muda ikonik, ya, yang menjadi anak muda tokoh anak muda negeri Perak, ya, tokoh pertanian, umur baru 30 tahun, ya, dah berjaya mengurus sistem aquaponik pertanian, ya. Nah, so dalam masa sama juga kita hari ini 2.30 ni insya-Allah, ya, saya ada satu lagi meeting dengan Yayasan Wakaf Malaysia, ya. Iaitu minggu lepas kita meeting dengan penasihat syariah Yayasan Wakaf, ya. Kurang lebih ada 12 orang. Ada mufti, ada penasihat Bank Negara, penasihat syariah, Universiti Malaya, ya, dan semua pakar-pakar syariah, ya. Kesimpulannya mereka setuju dengan business model bank wakaf, iaitu intinya tidak ada halangan dari sudut syariah, ya, halangan dari sudut syariah, iaitu menggunakan dana wakaf di dalam sistem perniagaan, ya. Ya, yang penting bagaimana dana itu mampu kekal dan bermanfaat, ya, ya, dan itu harus ada satu sistem good governance yang strong, ya. Nah, sistem kontrol yang strong, ya. Dan itu saya akan jelaskan pada pertemuan yang lain insya-Allah, bagaimana kita kita mengurus risiko pelaburan, ya. Nah, so hari ini 2.30 insya-Allah dengan jatuh kuasa pelaburan Yayasan Wakaf pula. Ya. Nah, so alhamdulillah business model bank wakaf ataupun wakaf international telah mendapat secara tidak langsung endorsement daripada pakar-pakar syariah negara kita. Ya, intinya alhamdulillah terbaik tu, terbaik.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dah. Tahniah. Ya. Kita sebenarnya tidak mengharapkan dana kerajaan. Ya. Kita tidak mengharapkan dana, tetapi apa yang kita nak ya kita memperkenalkan ataupun kita nak share nak share tentang idea, konsep wakaf ekonomi, wakaf banking, ya kepada negara, ya supaya mereka mampu menyediakan atau memberikan peluang kepada pemangkasan ekonomi rakyat secara berpanjangan. Ya, kalau tidak nanti kita kena gula-gulakan dengan politik lah. Dia kata dia mengurus lebih baik, dia lebih jujur, dia tidak rasuah, tapi sistem ekonomi dia tetap sama. Ya, naik politik B pula memerintah sama juga. Ya, C memerintah sama juga. Kerana sistem ekonomi masih kekal sistem kapitalis, sistem riba, ya sistem percukaian. Ya, dah. Tapi kalau kita mampu memberikan satu sharing atau satu idea, satu konsep, satu pendekatan, satu amalan yang membawa penyelesaian berjangka panjang. Ya, tukarlah kerajaan yang baik, pentadbir yang baik, ya, dengan sistem yang baik, insya-Allah dia akan deliver better, ya, pada umat, ya. Nah, jadi itu, ya, itu soalan jawapan saya, ya. Saya lebih suka memberi satu pendedahan ataupun sharing kepada konsep wakaf ekonomi kepada umum, ya. Dan di peringkat antarabangsa, alhamdulillah saya telah beberapa kali diundang, ya, antaranya di Lahore, Pakistan 2 tahun yang lepas dalam conference Islamic Microfinance, ya, untuk bentangkan sedikit sharing. Begitu juga di Manila, ya, Islamic Finance, ya. Begitu juga di Kuala Lumpur beberapa kali international conference, ya, dan di Turki, ya. Dan insya-Allah sebelum ni kita di South Africa, di Doha, di Dubai, ya. Bahkan kita dah berapa kali dapat award, ya. Award dalam keadaan kita tidak ada apa-apa testimoni yang hebat, ya, pada ketika itu. Dan alhamdulillah saya yakin, ya, model wakaf seperti inilah nanti akan diterima pakai secara umumnya oleh rakyat di negara kita dan negara lain, iaitu wakaf sebagai satu punca ekonomi rakyat dan negara, ya, punca kekuatan ekonomi rakyat dan negara, ya. Nah, tetapi kena kenal pasti wakaf dalam bentuk apa, tradisional ataupun produktif, ya. Wakaf dalam bentuk pemperkasaan ekonomi rakyat ataupun hanya wakaf sekitar pengurusan pengumpulan dana wakaf rakyat, ya, kemudian one off, ya, disalurkan, tidak ada berlaku pemeriksaan ekonomi, ya. Dan dah tentu pilihan pertama yang mampu membawa penyelesaian secara menyeluruh, ya. Dan bila kita cakap tentang wakaf ekonomi, dia tidak hanya untuk umat Islam, ni ya DJ, ya, tetapi untuk umat sejagat, ya. Contohnya kalau kita gunakan dana wakaf untuk bangun hospital, ya. Dan tentu yang datang mendapatkan rawatan tidak hanya umat Islam, ya, bahkan non-Muslim. Di situlah rahmatnya Islam, ya. Orang tertarik dengan sifat rahmat Islam itu, ya, kerana sifat rahmat daripada amalan seperti ini, ya. Mereka akan dapat kos rawatan yang murah, yang affordable seperti juga orang Islam. Ya, begitu juga saya pernah beberapa kali saya sebutkan, iaitu kalau kita mampu buat airport wakaf, ya, terminal bus, ya, port, ya, port wakaf, ya, pelabuhan wakaf, ya, menggunakan wakaf instrumen, ya, di situ kita akan dapat mengurangkan kos pengangkutan, ya, dapat mengurangkan kos barangan, ya, kos logistik, ya, kita dapat kurangkan. Itulah rahmatnya pada orang ramai, ya. Sebab apa? Kita dapat eliminate, ya, kos kapitalis, kos ketamakan kapitalis, ya. Contoh DJ, ya, di airport, ya, kenapa barang makan mahal? Ya, nasi goreng kat luar katakan dapat RM6 sepinggan, di airport sampai RM20. Ya, kenapa mahal?
sana ada kos ketamakan kapitalis. Ya, pelabur-pelabur kapitalis nakkan pulang yang tinggi, ya, kerana airport tak boleh buat banyak, tak ada pilihan, orang kena pergi airport tu juga, ya. Di situ ada berlaku mereka mengambil kesempatan, ya, mengambil kesempatan. Di situlah mereka naikkan kos barangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Ya, tapi kalau kita boleh masukkan instrumen wakaf, kita boleh eliminate, ya, kita boleh eliminate kos kapitalis tadi, ya, kos ketamakan kapitalis, ya. Intinya kita menggunakan dana umat, wakaf umat tadi, ya, untuk kesejahteraan umat, ya. Nah, ya, itu antara benefitnya. Di sana ada 1000 lagi macam benefit, ya, kalau kita gunakan instrumen wakaf dalam pembangunan airport ataupun pelabuhan, ya. Nah, contohnya. Dan saya juga baru-baru ini berbicara tentang wakaf airline, ya, wakaf airline, ya, ya, dan sangat memungkinkan. Mungkin orang boleh gunakan pendekatan sukuk, ya, sukuk untuk terbitkan bond wakaf, ya. Nah, ya, tapi pastikan maksudnya mekanismenya, ya, dia bebas daripada sistem kapitalis, ya. Nah, sebab apa, di dalam wakaf ini, wakaf ekonomi, dia ada real economy, real solution, ya. Sebab itu kita di dalam wakaf ekonomi kita sangat berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam sistem kapitalis juga atas nama wakaf. Nama wakaf tapi amalan kapitalis, ya, praktis kapitalis, ya. Contohnya mereka terlibat dengan sistem spekulasi, ya, speculate, ya, pasaran harga barang ke depan, ya. Contohnya, kenapa harga rumah mahal, ya, ya. Contohnya kata dia jual pada harga ke depan, akan datang kawasan itu akan maju, kerana itu saya jual pada harga akan datang, ya. Dan adalah orang gunakan dana wakaf untuk masuk dalam speculate business seperti ini, speculate investment seperti ini, ya. Dan tentu dia bercangkar dengan maqasid, dengan tujuan asal syariah, ya, iaitu memberikan keadilan ekonomi, ya. Nah, jadi ramai orang yang tidak faham maqasid, yang tidak faham usul fiqh, ya, tidak faham wakaf, ya, tetapi mereka cuba nak menggunakan elemen wakaf dan akhirnya mereka terjebak pada sistem kapitalis juga, ya. Itu kena hati-hati, ya, kena rujuk pada pakarnya, ya. Nah, wallahu alam. Itu dia, terima kasih Dato' di atas pencerahan yang diberikan. Semoga dapat manfaat daripada hendak disampaikan bahawa sesungguhnya wakaf ekonomi memberi manfaat bukan sahaja pada umat Islam, malah kepada seluruh rakyat Malaysia khasnya sekiranya wakaf ekonomi ini menjadi satu realiti yang kita impikan yang akan memberi lebih keberkatan buat negara kita Malaysia yang kita cintai. Apa kata kita paparkan nombor dan juga FB page Datuk Abu Ubaidah sekiranya mereka ingin menghubungi Datuk Abu, iaitu seorang, boleh katakan seorang pakar wakaf negara juga, ya, kerana dalam isu-isu wakaf alhamdulillah Datuk Abu dan rakan-rakan ialah orang yang memperjuangkan tentang wakaf ekonomi ini. Itu dia Datuk, ya. Mereka di luar sana bolehlah hubungi Datuk Abu, ada nombor telefon yang kita terterakan, dan juga di FB page anda boleh ajukan kepada Datuk Abu sekiranya ada persoalan lagi selepas ini di FB page Datuk Abu Ubaidah Kemin di nombor yang tertera. Baiklah Datuk, sebagai kesimpulan dan juga nasihat yang boleh Datuk sampaikan kepada rakan-rakan kita di luar sana, rakyat Malaysia khasnya, mengenai ekonomi wakaf ni Datuk, sebagai kesimpulan dan saranan yang boleh Datuk sampaikan pada hari ini. Silakan Datuk. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan, ya DJ, ya. Okey, apa yang dah saya nak simpulkan ialah kita kena buat bridging, ya, bridging jambatan antara golongan pemerintah dengan rakyat, ya, antara agensi-agensi kerajaan dengan swasta, ya. Umpamanya kita Wakafah International, ya, yang melakukan kerja-kerja advisory tentang wakaf ekonomi, ya, ya. Artinya bila berlaku bridging, ya, kemungkinan agensi kerajaan tidak ada kepakaran itu, ya. So kita memperkasakan agensi kerajaan, ya. Kemudian dana-dana agensi kerajaan tadi dalam sektor agama contohnya, ya, boleh disalurkan kepada penguasaan ekonomi umat, ya.
dengan satu sistem kontrol yang mampan, yang kukuh, yang profesional, good governance, ya. Nah, dan apabila berlaku jambatan ini, ya, artinya penghubung antara rakyat dan pemerintah, artinya dana rakyat tadi dapat digunakan sepenuhnya untuk memperkasakan kembali ekonomi rakyat. Artinya agensi-agensi agama seperti Majlis Agama, Yayasan Wakaf dan agensi-agensi yang lain, mereka diperkasakan dengan kepakaran. Contohnya wakaf ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan dana, cash wakaf, berkaitan dengan aset wakaf, hartanah wakaf. Mereka sepatutnya engage dengan fund manager, asset manager, yang berkepakaran bagaimana mengekal dan menyuburkan dana wakaf tadi supaya dia berkembang dan melebar manfaatnya. Itu saya maksud dengan jembatan penghubung antara rakyat dengan agensi-agensi kerajaan. So kita kena akui kita sekarang secara realiti dia berada pada zaman digital. Zaman digital. Itu dia, mereka juga perlu ada jambatan penghubung antara pengurus dana-dana umat, aset-aset umat dengan satu digital system. Digital economic system yang menyebabkan berlaku penyertaan dan pemerataan ekonomi secara menyeluruh, khususnya umat Islam dan secara umumnya rakyat Malaysia. Nah, intinya gunakan dana wakaf untuk invest digital economy sebagai satu platform startup. Intinya mampu untuk meraih penglibatan yang lebih menyeluruh. Itu tidak ada lagi nanti ada kejiranan dan kelaparan. Tidak ada lagi tabungan masjid besar, tetapi ada kejiranan yang kelaparan umpamanya. Tapi bila ada akses, ada satu platform startup ekonomi, di situ intinya kita dapat mengurangkan, mengecilkan jurang keterpisahan antara pentadbir, antara negara dengan rakyat. Wallahu alam. Terima kasih Datuk di atas buat bicara santai kita pada hari ini mengenai tajuk wakaf ekonomi ke arah negara dan masyarakat tangan di atas. InsyaAllah di masa kita jumpa lagi Datuk. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Boleh tu. Jadi sebelum tu lagi insyaAllah. Sebelum tu Dok, di Mantap Share channel ni yang terdiri daripada anak-anak muda dalam bidang digital ni, dia punya tagline bila saya sebut alamak, kita sama-sama cakap Mantap Share. Boleh Dok? Boleh. Okey, kita buat ciptaan pertama tu. Alamak. Mantap Share. Mantap Share. Tu boleh tu Baiklah, saya DJ Riz Muhammad mewakili penerbit dan juga kru Mantap Share channel minta terima kasih kepada yang bahagia Datuk Abu Ubaidah, pengasas Bank Wakaf International atas kesudian menjadi tetamu panelis istimewa kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Datuk Mantap Share. Kita jumpa lagi. Baiklah, jaga diri, hiasi peribadi dengan cara terbaik, patuhi SOP agar hidup lebih berarti. Moga Allah sentiasa berkati. Illa liqa wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alamak. Mantap Share. Mantap Share. Kita jumpa lagi Datuk terbaik.